Ya, puak-puak ni dalam kepala otak dia nak kuasa dan kedudukan je. Tak puas-puas dengan pilihan raya. Ya, selagi nafsu kuasa dan jawatan tidak dipenuhi, selagi itulah mereka tidak mempedulikan rakyat lagi. Mereka fikir dalam kepala otak dia bukan nak fikir move on. Ya, sepatutnya mereka dah boleh move on. Sebab apa? Sebab apa yang mereka hajatkan iaitu untuk mempertahankan negeri-negeri di bawah pentadbiran mereka telah pun mereka tercapai. Ya, mereka capai. Mereka dapat pertahankan Kelantan, mereka dapat pertahankan Terengganu, mereka dapat pertahankan Kedah. Sepatutnya okeylah, kita pun terima hakikat bahawa kita juga dapat pertahankan Selangor, kita dapat pertahankan Penang, kita dapat pertahankan Negeri Sembilan. Bila sama-sama masing-masing dah tercapai impian masing-masing, iaitu untuk mempertahankan negeri masing-masing, sepatutnya kita move on lah, kan, fokus kepada kerja kepada rakyat. Sebab kita dah capai apa yang kita nak. Ya, tentunya bagi PAS atau Perikatan Nasional, mereka berusaha untuk mempertahankan negeri mereka daripada dirampas, dan akhirnya mereka berjaya mempertahankan negeri mereka, dan kita juga berusaha mempertahankan negeri yang kita perintah, dan kita juga berjaya mempertahankan negeri kita perintah. Jadi masing-masing dah tercapai impian masing-masing. Jadi apa lagi yang kita nak fikir? Apa lagi yang kita nak sangat berpolitik ni, tak berhenti ni? Ya, apa lagi yang tak puas hati? Ya, sampai kita nak cetuskan lagi, sengaja mencetuskan lagi pilihan raya kecil. Ya, ni ada tanya ni, Langkah Kajang ni. Ya, nak tahu kasar Langkah Kajang, naik petak, saya boleh angkat anda naik petak, anda tanya saya jawab. Ya, tentang Langkah Kajang, dah berulang kali saya terangkan tentang Langkah Kajang ini. Langkah Kajang bukan menukar kerajaan. Langkah Kajang hanya menukar menteri besar. Kerajaan tidak berubah. Kerajaan masih lagi Pakatan Rakyat. Ya, kerajaan masih lagi dipimpin oleh keadilan. Dia ada beza dengan tukar menteri besar dengan tukar kerajaan. Dia tak, bila menukar Langkah Kajang, adakah ada ya menyebabkan kerajaan itu jatuh ataupun dikhianati? Tak ada. Ya, Pakatan Rakyat masih memerintah Selangor. Menteri besarnya masih keadilan waktu itu. Ya, jadi bezalah sikit walaon. Janganlah bodoh sangat ke tahap itu. Ya, nak samakan Langkah Kajang dengan rampasan kuasa di Perak, tak sama. Nizar jatuh di Perak dulu adalah kerana pengkhianatan. Ya, Nizar waktu itu PAS. Dia jatuh jadi menteri besar atas pengkhianatan. Mahathir, kerajaan PA jatuh dulu juga atas pengkhianatan. Tak sama dengan Langkah Kajang, wahai walaon. Kalau itu pun politik, sefir politik yang kamu tak boleh nak faham, maka memang tak pelik lah kalau kamu terus mengekalkan Perikatan Nasional. Ya, sebab orang yang bodoh ya jadi makanan kepada orang yang bijak. Ini kita nak bagi tahu. Sebab tu bila kita ajar naik petak, silalah naik. Kita boleh bercerita. Ya. Hari ini tujuan saya adalah untuk mempromosikan ya tema ataupun tajuk kita pada malam ini, iaitu di Room Yani ya, malam ini pukul 10, biasanya pukul 10 lah, tapi cek balik sama ada pukul 9 atau pukul 10. Tapi malam ini kita nak promosikan tentang program ya, tajuknya adalah Islam Terancam, dan tetamu malam ini adalah Al-Fadil Ustaz Nik Omar. Ya, dia sesuailah untuk membicarakan soal ini. Pertamanya, dia pernah berada dalam parti PAS. Keduanya, dia berasal daripada Kelantan. Yang ketiganya, dia adalah anak almarhum Tok Guru Nik Aziz. Ya, di kalangan anak almarhum Tok Guru Nik Aziz ini, mereka ada berbagai pendekatan politik. Kalau Nik Abduh ya masih lagi bersama dengan PAS, Nik Omar tidak lagi bersama dengan PAS, tapi kedua-duanya masih lagi Islam. Ya, itu beza dia. Sebab mereka hanya bertukar parti, mereka tidak bertukar agama. Ya, sebab itulah anak Tok Guru ini, dia orang yang berilmu. Dia tahu beza parti dengan agama. Yang tak tahu itu adalah walaun-walaun di bawah ini, ya, yang mudah diperbodohkan. Bila jual Ya, agama. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ya, bila sebut Okey, pasal saya daripada Kelang, ya ya Selangor. ya. Dan saya cuma nak bertanya soalan lah. Apakah pandangan abang tentang PRK Pulai ni? Dan pada pendapat abang rasa siapa yang akan menang di kawasan tu? Itu saja soalan saya.
Saya ada jawab semalam dalam live saya cerita khusus tentang PRK di Pulai. Okey, dia dah turun tak apalah. Terima kasih atas soalan itu. Mungkin dia naik petak untuk nak tanya soalan itu sajalah. Jadi ulasan saya, kalau kita pandang atas kertas, ya, atas kertas kita boleh menang, ya, sama ada di Pulai ataupun di Simpang Jeram. Tetapi semalam dalam live saya sebut, ya, kemenangan bukan bergantung kepada apa yang terlukis atas kertas. Ia adalah bergantung kepada di lapangan, ya, di lapangan. Kerana di atas kertas itu, kalau kita buat survey atas kertas, kita akan menang besar sebenarnya di Pulai dan juga di Simpang Jeram. Tetapi bila kita lihat balik, ya, daripada PRN yang baru ini, banyak survey-survey atas kertas itu lari, ya, bercanggah. Ya, kita menang tapi kita kalah. Sebab apa? Banyak faktor. Pertama, jumlah yang kita menang dulu, jumlah pengundinya tinggi, tetapi dalam PRN ini jumlah pengundi yang keluar rendah. Dia akan mempengaruhi keputusan. Itu satu faktor. Yang kedua, ada yang mengundi dulu, undi kita, tetapi bila PRN, dia dah tak undi kita. Dia undi pihak lawan. Sebab apa? Sebab ada penerangan yang tak sampai kepada mereka. Terutamanya kepada penyokong-penyokong dan juga ahli-ahli UMNO. Ya, yang mereka masih sama-sama tentang kerjasama di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Kita tidak boleh salahkan mereka, ya, sebab mereka telah didoktrin tentang keburukan peribadi, ya, tentang imej Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri dan juga imej DAP. Ini yang didoktrin puluhan tahun, saudara. Jadi dalam doktrin puluhan tahun yang ditanamkan dalam pemikiran ahli-ahli dan penyokong UMNO ini, tentulah agak sukar untuk kita sucikan dalam tempoh 7 bulan 8 bulan PRN. Ya, susah sikit kita nak mensucikan pemikiran ini. Dia mengambil masa. Ya, termasuk juga di Pulai. Dalam tempoh 8 bulan juga, 9 bulan. Kita nak sucikan mereka, tetapi tak boleh dibiarkan. Kita kena usahakan. Kalau tak dapat 100%, kita terangkan kepada mereka, kurangnya 50% di kalangan mereka dapat kita terangkan. 50% itu membantu kemenangan kepada Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan di Parlimen Pulai. Jadi saya tidak mengatakan kita ada mudah peluang menang di Parlimen Pulai. Ianya bergantung kepada gerak kerja di akar umbi dan penerangan yang kita berikan kepada orang-orang ini. Ya, jangan kita anggap mereka tak sokong kita, mereka akan sokong PN. Tak, apa yang berlaku dalam PRN contohnya. Ya, mereka tak sokong kita, mereka juga tidak memberikan undi kepada PN dan mengambil keputusan tidak keluar mengundi. Contohnya saya bertugas PRN di Hulu Kelang. 22,000 saudara tak turun mengundi, bayangkan. Ya, mereka bukan menyokong Pakatan Nasional, tapi mereka tidak keluar mengundi. Dalam PRU sebelum ini mereka keluar, tetapi PRN mereka tak keluar. 22,000 undi ini banyak, saudara. Ya, Juariah kalah hanya 1,000 lebih dengan Azmin. Faktor 22,000 mengundi ini adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan kekalahan kepada Juariah. Ya, jadi sebab itu saya katakan atas kertas, kalau dilihat atas kertas, Juariah boleh menang mudah dengan majoriti yang besar sebenarnya. Ya, campur undi PH, campur undi BN di Hulu Kelang. Dia boleh kalahkan Azmin dengan majoriti yang besar. Tetapi yang berlaku sebaliknya. Sebab 22,000 tidak keluar mengundi. Sebab apa mereka tak keluar mengundi? Sebab mereka tidak diberikan penerangan. Mereka dalam keadaan kabur. Mereka tidak suka kepada Muhyiddin. Dalam masa yang sama, mereka tidak suka kepada DAP. Jadi mereka mengambil keputusan tidak mengundi. Yang ini yang perlu kita ubati penyakit ini. Penerangan ini, tanggungjawab pimpinan, sama ada pimpinan Pakatan Harapan, pimpinan UMNO, ya, terutamanya kepada DAP itu sendiri, mereka harus tampil mendekati masyarakat ini supaya mereka diberi kefahaman mengapa UMNO Barisan Nasional memilih untuk bersama dengan Pakatan Harapan berbanding daripada memilih Perikatan Nasional. Ya. Kalau dikatakan Pakatan Harapan ada mudarat kerana DAP, kalau masih lagi percaya DAP itu ada mudarat contohnya, ya, dalam PN lebih besar mudarat. Yang UMNO sendiri pernah berada bersama dengan PN. UMNO belum ada pengalaman lagi untuk bersama dengan DAP. Ya, belum ada pengalaman. Baru inilah 7-8 bulan ini.
pengalaman mereka bersama DAP. Tapi dengan PN, mereka ada pengalaman 33 bulan, saudara. Mereka ada pengalaman. Berdasarkan pengalaman 33 bulan, dengan pengalaman yang hanya 8 bulan, sepatutnya penyokong Barisan Nasional boleh membuat pilihan. Kalau mereka masih percaya DAP itu adalah mudarat, mereka boleh pilih mana satukah yang kurang mudarat. Kalau mereka percaya DAP itu ada mudarat, mana satukah yang kurang mudarat. Dan ini sepatutnya pilihan yang harus diberikan. Keputusan yang harus diambil oleh ahli-ahli UMNO dan penyokong-penyokong UMNO. Begitu juga saya tak kata semuanya penyokong UMNO, bahkan dalam Pakatan Harapan sendiri pun, dalam Pakatan Harapan sendiri pun ada yang tidak bersetuju dengan kerjasama dengan UMNO. Sebab kita lawan UMNO lama. Kita sendiri, keadilan khususnya, Pakatan Rakyat, kemudian Pakatan Harapan, kita lawan UMNO lama, saudara. Jadi 7-8 bulan ini kita nak beri penerangan kepada ahli-ahli kita yang masih lagi kabur, yang masih lagi keliru dengan pendekatan politik yang ada hari ini, mengambil masa. Jadi saya tidak menuding jari terus kepada UMNO. Saya juga menerima kenyataan dalam Pakatan Harapan itu sendiri pun masih ada yang berat untuk menerima UMNO. Cuma kita katakan kepada mereka, kalau kamu berat untuk bersama dengan DAP dalam kerajaan perpaduan, dan di kalangan PH pula berat untuk menerima UMNO, apakah pilihan kamu memilih Pakatan Nasional itu adalah pilihan yang bijak? Itu persoalannya. Itu persoalannya. Kamu tak suka DAP. Oleh kerana tak suka DAP, kamu terpaksa memilih Pakatan Nasional. Apakah itu pilihan yang bijak? Bagi penyokong Pakatan Harapan pula, kamu tak suka UMNO, Barisan Nasional, apakah pilihan yang bijak bagi kamu untuk mengundi Pakatan Nasional? Sedangkan kita tahu, khususnya di kalangan ahli parti dalam Pakatan Harapan, kita kenal Muhyiddin Yassin, kita kenal Azmin Ali, kita juga kenal Hadi Awang. Orang inilah mastermind, mastermind yang mengkhianat sehingga jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan. Apakah kita tak sedar? Apakah kita tak sedar? Kita pernah diberi mandat oleh kerajaan pada PRU 14 untuk menjadi kerajaan, tetapi ianya dikhianati oleh puak-puak ini. Apakah kerana itu, hanya kerana kita tak suka kepada Barisan Nasional, maka kita berikan peluang kepada mereka? Tak masuk akal, saudara. Saya nak bagi tahu penyokong Pakatan Harapan, tak masuk akal. Begitu juga kepada penyokong UMNO. Apakah kamu tidak suka kepada Zahid? Pendekatan Zahid, cara Zahid ke, peribadi Zahid ke? Apa kamu tidak suka kepada DAP? Apakah tindakan kamu memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional adalah satu penyelesaian? Ataupun satu perkara yang kamu rasa bijak untuk kamu lakukan. Ini yang harus kita fikirkan. Ini yang harus kita fikirkan. Sedangkan UMNO, Barisan Nasional tahu. Mereka pernah berada dalam Pakatan Nasional. Apa yang Bersatu buat kepada UMNO ketika UMNO menyokong Muhyiddin menjadi Perdana Menteri? Dia minta sokongan daripada UMNO untuk dia jadi Perdana Menteri. Dan dia jadi Perdana Menteri. Apakah dia menghargai UMNO itu sendiri? Di mana dia campaknya Presiden UMNO ketika itu? Presiden UMNO dia tak pandang. Dia lantik orang yang pro kepada dia. Dia lantik Ismail Sabri jadi timbalan Perdana Menteri. Sedangkan UMNO dia ada presiden. Kenapa kamu tak respect Presiden UMNO? Kalau kamu tak respect Presiden UMNO, maksudnya kamu tidak respect kepada UMNO. Sedangkan UMNO waktu itu punya kerusi yang lebih banyak daripada Bersatu. Tapi itu pun tak dipandang oleh Muhyiddin. Dia hanya melantik di kalangan menteri, orang yang pro kepada dia. Sebab itu, ada menteri-menteri di zaman Muhyiddin adalah menteri-menteri yang tidak suka kepada Zahid. Anwar Musa lantik senator jadi menteri. Beberapa ahli parlimen yang pro kepada dia dilantik jadi menteri. Apa yang dicadangkan oleh Presiden UMNO, dia tak ambil. Tak ambil pun. Dia ambil orang-orang yang pro kepada dia. Taktik ini digunakan oleh Mahathir Mohamad sewaktu dia menjadi Perdana Menteri bawah Pakatan Harapan.
Itu belajar daripada bos dia. Muhyiddin belajar daripada bos dia, Mahathir. Waktu Mahathir jadi Perdana Menteri, ya, calon-calon yang ditampilkan oleh keadilan untuk diangkat jadi menteri tak dipandang oleh Mahathir. Dia ambil kepala dia sendiri. Dia tarik Azmin. Walau Azmin dah kat sumpah waktu itu sebagai Menteri Besar Selangor. Azmin nak kat sumpah dah. Sepatutnya tak perlu dia tarik. Tapi dia tarik Azmin pergi ke pusat untuk jadi Menteri Ekonomi. Sebab dia tahu hubungan Azmin dengan Anwar Ibrahim waktu itu renggang. Ya. Hubungan yang agak kritikal, kontroversi dan renggang. Jadi style Mahathir untuk pecah dan perintah. Untuk nak hancurkan keadilan, kita kena lagakan pimpinan keadilan. Ini cara Mahathir Mohamad. Sebab itu dia tarik tanpa mendapat persetujuan pun daripada Presiden Keadilan. Dia tarik Azmin. Dia tahu Azmin waktu itu adalah timbalan Presiden Keadilan. Sepatutnya kalau dia nak tarik Azmin, dia kena minta dulu kebenaran. Bincang dulu dengan Presiden Keadilan. Sepatutnya itu yang dilakukan. Tetapi Mahathir tak buat. Dia kata, hak dia pada menteri. Melantik Menteri Kabinet adalah hak dia. Maka dia gunakan hak dia tanpa mendengar pandangan daripada parti-parti. Sebab itu Azmin ditarik. Azmin pun letak jawatan Menteri Besar Selangor, pergi lagi ke Putrajaya. Untuk jawatan yang lebih tinggi, iaitu sebagai Menteri Kanan, Menteri Ekonomi. Apa tugas dia? Tugas Azmin adalah untuk bantu Mahathir menyekat kemarahan Anwar Ibrahim sebagai bakal Perdana Menteri seperti mana yang dijanjikan. Itu saja. Bukan kerana Azmin ini orang yang Mahathir fikir hebat, ya, sebagai menguruskan ekonomi dan sebagainya. Bukan kerana itu. Mahathir tahu Azmin juga tidak sehebat mana menjadi Menteri Besar Selangor sebelum itu. Ya, dia pun tahu. Tetapi dia nak ambil Azmin duduk di Menteri Ekonomi, Menteri Kanan, bukan kerana Azmin itu orang yang berwibawa, ya, yang hebat buat kerja. Diletakkan Azmin di situ sebagai bantu dia untuk menyekat Anwar Ibrahim satu hari nanti. Dan betul, apa yang kita jangkakan yang betul terjadi pun. Azmin akhirnya khianat dengan parti dia sendiri. Kerana apa? Kerana nak membantu, ya, usaha Mahathir untuk menggagalkan Anwar jadi Perdana Menteri seperti mana yang dijanjikan. Sebab itu, di zaman Mahathir, dia meletakkan Zuraida, orang yang ada hubungan yang tak baik dengan Anwar Ibrahim sebelum itu. Ya, kita selalu lihat ketika itu Zuraida selalu mengkritik Anwar, Zuraida selalu mengkritik Kak Wan. Azmin pun macam tu. Sebab itu dalam keadilan timbulnya tu, ya, kartel. Ni kartel dalam keadilan. Puak-puak kartel ni, puak-puak Azmin ni. Dia ini adalah orang yang menentang presiden. Menentang Anwar Ibrahim. Jadi orang yang menentang Anwar Ibrahim inilah dikutip oleh Mahathir berada dalam kabinet dia. Baru Bian, ya, Xavier, ya, Baru Bian, Zuraida, Azmin, ya. Ni antara orang yang dikenali sebagai orang yang anti kepada Anwar. Bahkan pelantikan yang Mahathir buat terhadap pengerusi SPRM, ya, Pesuruhjaya, SPRM, Latifah Koya. Semua tahu Latifah Koya ni menghentam Anwar Ibrahim dalam parti. Dan orang ini yang dikutip oleh Mahathir duduk di situ. Ya? Dia nak bina kekuatan dia dengan mengambil orang keadilan yang anti kepada Anwar untuk bersama dengan dia. Tujuan dia untuk pecah perintah. Untuk jadi keadilan ini berpecah. Tapi Alhamdulillah keadilan tidak berpecah. Ya? Yang berpecah apa dia? Yang pecah Parti Bersatu akhirnya. Ya, Parti Bersatu juga berpecah, orang dia keluar. Mahathir sendiri pun ditendang keluar oleh Parti Bersatu, parti dia sendiri. Keadilan masih kekal, cuma yang keluar itu adalah dalam lingkungan 9-10 orang itu adalah, ya, orang yang telah dipecat. Dan sebagaimana yang kita tahu, Zuraida juga dikenakan tindakan, ya, kerana melanggar akad janji dan dikenaki bayar 10 juta ringgit. Ya, kerana keluar daripada parti. Jadi, sebab itu saya katakan bahawa penerangan itu penting untuk menjawab soalan rakan kita tadi. Ya. Penerangan itu penting. Supaya dalam keadaan 7-8 bulan ini, kita harus, ya, bercerita dan menerangkan sama ada kepada ahli-ahli dalam Pakatan Harapan,
ya, dan penyokongnya, termasuk juga ahli-ahli UMNO dan juga penyokongnya, mengapa keputusan, ya, antara Barisan Nasional dan Parti Harapan ini dibuat selain daripada mematuhi apa yang dinasihatkan oleh Kebawah Duli Tuanku. Ya, itu yang perlu kita jawab. Ya. Dan mengapa, ya, UMNO Barisan Nasional tidak perlu untuk bergabung dengan Perikatan Nasional. Ya. Kalaulah UMNO hanya mahu jawatan dan kedudukan, kalaulah Zahid hanya mahu jawatan dan kedudukan, boleh saja Zahid bersama dengan Perikatan Nasional. Ya. Tapi bagi UMNO, mereka ada pengalaman. Mereka ada pengalaman. Mereka pernah berikan sokongan kepada Muhyiddin. Bukan tak pernah, dah pernah beri peluang pun. Dah pernah beri sokongan pun. Tapi apa Muhyiddin lakukan kepada UMNO? Bukan sekadar tidak melantik Zahid dalam jawatan kabinet, tetapi bahkan dia menipu UMNO sewaktu pilihan raya negeri Sabah. Ya. Pembahagian kerusi, apa yang disepakati di Sabah dilanggar oleh Bersatu. Ya, itu yang berlaku di Sabah. Selepas itulah baru UMNO memikirkan bahawa mereka tertipu bersama dengan Muhyiddin, bersama dengan Bersatu. Sebab itulah 15 ahli Parlimen UMNO akhirnya membuat keputusan menarik diri daripada menyokong Muhyiddin. Sebab mereka merasakan bahawa UMNO hanya diperkudakan oleh Muhyiddin untuk mengekalkan kuasa mereka. Sedangkan, ya, dalam diam-diam mereka sendiri nak menghancurkan parti UMNO. Ini yang ramai orang ahli UMNO dan penyokong UMNO tidak faham. Ya, tidak tahu, ya, bagaimana Muhyiddin dan Mahathir pernah berusaha untuk mengharamkan UMNO, membubarkan UMNO. Zahid Hamidi dipanggil, ya, diberikan kata dua oleh Mahathir untuk membubarkan UMNO. Ada yang kata ini tipu, Mahathir nafikan. Ada video lah. Nak tipu macam mana? Memang ada video. Memang ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Mahathir yang mendesak Zahid membubarkan UMNO. Mahathir pun mengaku dia minta Zahid bubarkan UMNO. Dia kata UMNO dah tak relevan. Ini kata Mahathir. Ya. Ini usaha Mahathir nak lakukan bersama dengan Muhyiddin ketika mereka jadi kerajaan di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Nasib baik Anwar adalah pemimpin daripada Pakatan Harapan yang menentang keras usaha ini. Ya. Anwar bertemu dengan Muhyiddin, menyatakan Pakatan Harapan tidak bersetuju dengan cara diktator seperti itu. Apabila Anwar melihat Mahathir dah kembali kepada zaman dia dulu, ya, nak jadi Perdana Menteri yang diktator, nak memusnahkan musuh dengan cara menggunakan kuasa, nak mengharamkan, nak membubarkan UMNO hanya kerana nak memperkuatkan parti Bersatu. Ini bukan cara politik. Bertarunglah sepatutnya dengan pertarungan secara gentleman, profesional. Ya, gunakan kaedah demokrasi, bukan dengan cara menggunakan kuasa dan kuku besi untuk menghancurkan musuh politik kita. Bukan itu caranya. Kalaulah Anwar memikirkan tentang diri dia dan politik, tentunya Anwar akan bersetuju. Ya? Kalau Muhyiddin dengan Mahathir nak haramkan UMNO, tentu Anwar akan bersetuju. Sebab apa? Sebab kita lawan UMNO lama. Puluhan tahun kita lawan UMNO. Oh, seronoklah kita kalau parti itu diharamkan. Tetapi bukan itu sikap Anwar Ibrahim. Dia tidak ada masalah nak berlawan dengan musuh-musuh politik. Tetapi secara gentleman, lawan secara politik, kita berkempen. Ya. Dapatkan sokongan daripada rakyat. Itu cara kita. Bukan gunakan kuasa haramkan orang, parti orang. Dan perkara ini bukan kali pertama dilakukan oleh Mahathir. Kita kena ingat sejarah dia. Bagaimana dia sendiri terlibat di dalam mengharamkan UMNO. Hanya kerana takut kepada pengaruh Tengku Razali. Ini sejarah, saudara. Bukan propaganda, bukan fitnah, bukan tipu. Sejarah tidak boleh menipu. Mahathir mengharamkan parti UMNO hanya kerana setelah dia dalam pemilihan UMNO, dia hampir-hampir tewas dengan Tengku Razali. Oleh kerana takut kepada pengaruh Tengku Razali, sanggup dia mengharamkan parti dia sendiri.
Dan akhirnya ditubuhkan parti UMNO yang baru. Dan bila tubuhnya parti UMNO yang baru, dia menyekat kemasukan Tengku Razali dan penyokong-penyokongnya. Ini saja secara Mahathir nak perkuatkan diri dia.